Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Aina Syakirah binti Muhammad Rani bersama dengan rakan pembentang Nur Farzana binti Ahmad Roslin daripada kumpulan 5 mewakili 4 lagi rakan kami iaitu Nur Hidayah binti Aznam, Mariam Jamila binti Sazuri, Siti Nurhani binti Abdul Halim dan juga Nur Zainisa binti Zainal akan membentangkan konsep kurikulum standard prasekolah kebangsaan berasaskan 6 tunjang. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan didefinisikan sebagai satu program pendidikan termasuklah dari segi kurikulum akademik dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi 6 perkara iaitu pengetahuan, kemahiran, norma ataupun peraturan yang perlu dipatuhi, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan. Hal ini untuk membantu sepenuhnya perkembangan kanak-kanak dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi mereka. Berpegangkan kepada matlamat untuk memperkembangkan emosi kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun, perkembangan mereka akan merangkumi secara menyeluruh aspek jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Perkembangan ini akan dilatih melalui penyediaan persekitaran pembelajaran yang selesa dan kondusif serta didikan dari guru yang terlatih melalui konsep pendidikan yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Di bawah kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini terdapat 9 objektif yang ingin dicapai. Yang pertama, bahasa untuk berkomunikasi. Pendidikan bahasa di bawah tunjang komunikasi diberikan bertujuan supaya kanak-kanak dapat berkomunikasi dengan berkesan menggunakan bahasa yang telah dipelajari baik secara lisan maupun bukan lisan. Objektif yang kedua, amalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Pendekatan pendidikan nilai-nilai Islam ini didedahkan melalui pengajaran adab dan doa-doa harian di bawah mata pelajaran pendidikan Islam. Hal ini untuk memantapkan akhlak dan kepribadian murid beragama Islam. Objektif yang ketiga, amalkan nilai-nilai murni. Amalan nilai murni dapat dicapai melalui penceritaan kisah-kisah tauladan dan juga daripada persekitaran mereka. Sebagai contoh, kanak-kanak diajar untuk menghormati individu yang lebih dewasa sebagai satu penerapan nilai murni dalam diri mereka yang perlu diamalkan sampai bila-bila. Objektif yang keempat, hargai dan peka terhadap budaya masyarakat. Kanak-kanak turut dididik untuk menghormati adat resam, kepercayaan dan budaya masyarakat lain supaya kita sentiasa hidup harmoni walaupun berbilang bangsa. Seterusnya, konsep pendidikan terhadap rasa sayang pada alam sekitar juga diterapkan melalui aktiviti seperti bercucuk tanam supaya kanak-kanak sentiasa menyayangi dan menghargai alam sekitar yang merupakan objektif kelima yang perlu dicapai dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Objektif yang keenam, kembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Melalui aktiviti yang melibatkan murid seperti bercerita, bekerjasama dalam kumpulan dan memberikan pendapat semasa berbincang dapat membangkitkan keyakinan dalam diri mereka dan menjadikan kanak-kanak tersebut lebih berani dengan pemikiran yang lebih positif. Yang ketujuh, pendidikan tentang menjaga kesihatan, kebersihan dan keselamatan diri juga diberikan supaya kanak-kanak dapat mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Selain itu, kanak-kanak juga akan diberikan peluang untuk menzahirkan emosi dan bakat mereka melalui aktiviti yang memperkembangkan daya kreatif dan estetika mereka. Hal ini untuk memastikan objektif yang ke-8 berjaya dicapai. Bagi memastikan objektif kurikulum standard prasekolah kebangsaan dapat dicapai, perkara yang ke-9 adalah diharapkan kanak-kanak dapat melalui perkembangan yang berkesan supaya dapat mengaplikasikan pemikiran kreatif dan inovatif serta hebat dalam mengendalikan kemahiran menyelesaikan masalah. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini juga dibentuk berdasarkan 6 tunjang pembelajaran yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis kreatif serta inovatif.
Enam tunjang tersebut adalah tunjang komunikasi, tunjang kerohanian sikap dan nilai, tunjang sains dan teknologi, tunjang keterampilan diri, tunjang kemanusiaan serta tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Keenam-enam tunjang ini akan dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, tunjang komunikasi. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah, iaitu bahasa Melayu, menekankan kepada kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Tunjang ini merupakan asas penting dalam membina kemahiran sosial dan intelek kanak-kanak. Contoh aktiviti yang dijalankan adalah seperti storytelling yang membantu menambah perbendaharaan kata kanak-kanak, permainan radio buruk, menulis dalam tepung dan menulis menggunakan pasir. Aktiviti sebegini dapat membina kemahiran literasi awal kanak-kanak. Tunjang seterusnya, tunjang kerohanian sikap dan nilai. Tunjang ini memberi keutamaan kepada aspek penghayatan amalan keagamaan, kepercayaan, sikap dan nilai. Bertujuan untuk membina sasiah kanak-kanak, merangkumi ketahanan emosi dan kemantapan kemahiran sosial. Tunjang ini juga memperkembangkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal kanak-kanak serta amalan kerohanian. Aktiviti yang dijalankan di bawah tunjang ini adalah seperti kelas mengaji mengenal surah-surah lazim, penceritaan kisah Nabi bagi pemupukan sikap dan nilai yang baik, bacaan doa-doa harian dan pengajaran adab untuk amalan nilai-nilai dalam Islam. Aktiviti sebegini dapat membina kesejahteraan emosi kanak-kanak yang mana sangat membantu mereka dalam membina emosi yang terkawal, tenang dan berdisiplin. Seterusnya adalah tunjang keterampilan diri. Tunjang keterampilan diri ini bertujuan untuk membina emosi yang baik dan memahami perasaan orang lain, di mana ianya memberi penekanan kepada mengenali dan mengurus emosi sendiri serta membina kemahiran sosial. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan di bawah tunjang ini adalah seperti public speaking, pidato, bercerita, play entry dan juga main peranan seperti rumah terbakar dan memanggil polis atau bomba untuk tindakan selanjutnya. Aktiviti-aktiviti ini sangat sesuai kerana ia boleh memupuk keyakinan diri kanak-kanak, khususnya apabila berada dalam kelompok bersama rakan-rakan dan juga masyarakat. Selain itu, ia juga membantu untuk menunjukkan kebolehan kanak-kanak dalam mematuhi peraturan aktiviti tersebut. Dan main peranan ini juga boleh menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain dan juga bertindak dengan sewajarnya. Perkembangan ini sememangnya sangat penting kerana ianya menjadi asas kepada pembinaan konsep kendiri yang positif dan seterusnya membolehkan murid menangani cabaran dalam kehidupan seharian mereka. Tunjang yang keempat ini pula adalah tunjang kemanusiaan. Tunjang kemanusiaan ini pula adalah untuk memupuk semangat patriotik dan juga perpaduan dalam diri setiap kanak-kanak, di mana ianya memberi peluang kepada kanak-kanak atau murid-murid ini untuk mengenali dan menghargai diri mereka, orang sekeliling, komuniti setempat, alam sekitar, negara Malaysia dan juga global. Melalui tunjang ini juga, murid dapat memahami peranan, tanggungjawab dan sumbangan diri sendiri serta ahli komuniti lain untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan di bawah tunjang ini adalah seperti nyanyian lagu kebangsaan, memperkenalkan bendera 14 negeri dan juga memperkenalkan pakaian tradisional Malaysia. Melalui aktiviti-aktiviti ini, kanak-kanak dapat menambah konsep kuasa kata mereka dan menerapkan semangat cinta akan bangsa dan negara mereka sendiri. Pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari melalui tunjang ini dapat menyediakan murid menjadi seorang individu
serta warga negara yang lebih prihatin dan juga bertanggungjawab. Tunjang yang kelima ini pula ialah tunjang sains dan teknologi. Tunjang ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan sains, kemahiran dan juga matematik. Tunjang ini merangkumi awal sains, awal matematik, penggunaan teknologi maklumat dan juga komunikasi. Sains awal ini menekankan pembentukan sikap dan penguasaan kemahiran proses sains melalui penyiasatan terhadap alam hidupan, alam bahan dan juga alam fizikal. Kemahiran proses sains yang dikenal pasti untuk dikembangkan ini adalah dari segi memerhati yang mana menggunakan deria penglihatan, pendengaran dan juga sentuhan. Mengelas, mengukur dan terakhir sekali adalah membanding beza. Contoh aktiviti sains yang boleh dijalankan atau dilakukan untuk tunjang ini adalah habitat saya. Melalui aktiviti ini, murid-murid diberikan pendedahan kepada jenis-jenis kehidupan air seperti ikan, kura-kura dan sebagainya serta kehidupan di udara seperti burung dan lain-lain lagi. Manakala melalui aktiviti matematik pula, kanak-kanak dapat berfikir secara konkret, mengira dan menyusun. Antara aktiviti matematik adalah seperti permainan bowling menggunakan botol air yang mana ianya boleh meningkatkan pengetahuan mereka untuk mengetahui mengenai operasi nombor seperti tolak dan juga tambah. Secara keseluruhannya, melalui tunjang ini, mereka dapat meneroka, memahami konsep dan juga berfikir secara kreatif dan juga kritis. Dan tunjang yang terakhir ini pula ialah tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Tunjang ini bertujuan untuk meningkatkan lagi perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri kanak-kanak ini. Tunjang ini terdiri daripada perkembangan fizikal dan juga penjagaan kesihatan. Perkembangan fizikal ini meliputi kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar, kemahiran manipulatif dan pergerakan berirama yang mana ianya sangat berkait rapat dengan seni dan juga muzik. Ianya adalah untuk membantu membina daya imajinasi kanak-kanak serta memberi peluang untuk mereka menunjukkan bakat dan minat tersendiri. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah seperti membuat persembahan, aktiviti seni seperti melukis, mewarna dan sebagainya. Penjagaan kesihatan pula memberi penekanan kepada pendidikan kesihatan dan juga sosial. Contoh aktiviti di bawah penjagaan kesihatan yang mana kita boleh lakukan adalah seperti aktiviti gotong royong, amalan kebersihan diri dan sebagainya. Kesedaran mengenai kesihatan, keselamatan dan pemakanan ini perlu diterapkan dari peringkat awal lagi supaya dapat menjadi amalan dalam kehidupan seharian murid-murid ini. Kesimpulannya, perkembangan fizikal ini sangat penting terhadap kecergasan badan mereka, kecerdasan minda mereka, ketangkasan mereka, koordinasi dan juga kesihatan murid. Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK merupakan asas kepada pembentukan kurikulum pendidikan di Malaysia. Kurikulum ini merupakan terjemahan kepada falsafah pendidikan. Tanpa falsafah, sesuatu kurikulum pendidikan itu ibarat tidak mempunyai asas yang mengukuhkannya. Hala tuju kurikulum ini adalah bergantung kepada falsafah pendidikan. Ini bermakna, dalam menjalankan sesuatu kurikulum itu, kita hendaklah sentiasa mengingat kembali hasrat yang ingin dicapai oleh falsafah supaya matlamat asal kurikulum itu dapat dipenuhi mengikut kehendak
falsafah atau asasnya. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.